أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini tepat jam 2 petang tanggal 17 Oktober 2021 bersamaan 10 Rabiul Awal 1433 Hijrah, kita dipertemukan dalam satu program yang dijalankan secara bersiri, iaitulah program 30 minit cepat pandai jawi. Tidak lupa juga terima kasih buat semua kru-kru tim e-Murabbi KPM, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, ahli-ahli Persatuan Munshi, komitmen rakan-rakan guru dari KPM, PPD, dari kumpulan Jawi, itu kumpulan Jawi Az-Zahra, kumpulan Jawi Aujad, Dizaura, ibu bapa, murid-murid serta penonton yang turut hadir pada petang ini. Sebarang persoalan atau kemuskilan yang mungkin timbul sepanjang program ini berlangsung, saya harapkan bolehlah penonton dan hadirin menulis di ruangan live chat untuk sama-sama kita bincangkan. Okey. Sebelum kita teruskan perkongsian pada petang ini, ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ustaz Muhammad Syahrizan Yuzi bin Sa'ari, ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Yuzi, bertugas di Sekolah Kebangsaan Mentera Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Saya adalah merupakan salah seorang munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, nampaknya penonton sudah tidak sabar untuk meneruskan pembelajaran kita pada petang ini. Saya tengok ramai dah join ni menggunakan pelbagai teknologi terkini. Ada yang menggunakan laptop, tablet, handset. Saya nampak paparan penonton pun dah bertambah. Ada Syafiq, Ashraf, Fatin, Iman dan ramai lagi yang tak sempat saya sebutkan nama. Saya mulakan perkongsian petang ini dengan menyaksikan satu video. Perhatikan betul-betul apa isi kandungan video. Wahai ahli nujum di negara beringin rendang, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih ahli nujum. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, Tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya Baginda Sultan Syahrul Nizam. begitu? Betul begini Mas saya? Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Macam mana? Best tak tengok petikan video tadi? Ia mengisahkan satu cerita yang berkisar kepada satu teka-teki bagi mencari perbezaan antara
hujung dan juga pangkal. Atau kita boleh sebut juga sebagai awal dan akhir. Ia ada kaitan dengan tajuk kita pada petang ini. Tajuk yang akan saya bentangkan sepanjang 30 minit persiaran ialah berkenaan dengan imbuhan akhiran menggunakan teknik sumpitan. Okey, sama-sama kita saksikan paparan yang saya akan berikan. Sebenarnya pada petang ni Ustaz tidak buat seorangan ni. Ustaz ada bawa kawan. Kawan Ustaz ni dia dikabarkan pandai berpantun. Jom kita berkenalan dengan kawan Ustaz dan apa pantun yang nak disampaikannya. Jom. Hai kawan-kawan, saya Mr. Jawi. Saya berpantun dengan belajar Jawi asal muda. Silalah duduk dan kemana? Dan ini bubur tua belajar ilmu berguna. Okey, apa macam? Seronok tak dengar Mr. Jawi berpantun sebentar tadi? Best kan? Okey, kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada petang ini. Okey, yang pertama, murid dapat mengenal pasti bentuk, dasar dan kata terbitan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan definisi imbuhan akhiran. Dan yang ketiga, murid dapat memberikan contoh perkataan berimbuhan akhiran. Okey, semua penonton sila type di ruangan chat perkataan awak siap. Okey, sila tulis sekarang awak siap. Okey, Ustaz perhatikan okey, ada yang dah tulis awak siap. Okay, apa maksud awak siap? Okay, awak siap ialah perkataan ataupun imbuhan yang membentuk kata terbitan. Okay, lepas ni kita akan belajar apa itu kata terbitan. Okay, awak siap ini ialah yang pertama ialah AW ialah imbuhan awalan. Okay, AW ialah imbuhan awalan. AK ialah imbuhan akhiran. SI ialah imbuhan sisipan dan AP ialah imbuhan apitan. Kesemua imbuhan ini akan membentuk kata terbitan. Apa itu kata terbitan? Jom kita teruskan. Kata terbitan ataupun kata turunan ialah kata dasar atau bentuk dasar yang berimbuhan mempunyai awalan, akhiran, sisipan dan juga apitan. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang bentuk dasar. Nama dan akhir berada di belakang. Okey, imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar terbahagi kepada dua. Akhiran kata nama dan akhiran kata kerja. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk ini, ada baiknya kita cuba soalan uji minda. Ustaz jemput kawan Ustaz untuk membacakan apa soalan yang terkandung dalam soalan uji minda ini. Dipersilakan Mr. Jawi. Soalan uji minda. Perkataan imbuhan akhiran terdapat dalam 2 buah saji. Okey, terima kasih kepada kawan Ustaz Mr. Jawi kerana membacakan arahan soalan uji minda. Okey, sama-sama kita perhatikan apa perkataan yang terkandung dalam saji yang pertama. Jeng jeng jeng.
Okey, yang pertama A, pemakanan, B, kesihatan, C, berjalan, dan D, tendangan. Okey, sila pilih 5 saat dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Okey. Jawapannya ialah D, tendangan. Okey, betul. Soalan nombor 2, sila pilih perkataan berimbuhan akhiran di dalam saji yang kedua. Jeng jeng jeng. A, kelihatan, B, simpanan, C, persimpangan, dan D, penjarakan. Ustaz bagi masa 5 saat dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Okey, cepat. Siapa yang dapat jawab dengan tepat? Sila tulis di ruangan chat. Okey, Ustaz nampak dah ada yang betul ni. Oh, tahniah. Jawapannya ialah simpanan. Ya, tepuk. Betul. Okey, kita teruskan dengan contoh-contoh imbuhan akhiran an di akhir. Okey, yang pertama, sekat, sekatan. Lari, larian. Seru, seruan. Jaga, jagaan. Okey, kenapa Ustaz gunakan teknik sumpitan? Sumpitan dalam ejaan bahasa Melayu ia mengandungi huruf konsonan dan huruf vokal. Okey, perhatikan huruf S, M, P dan T ialah huruf konsonan, manakala huruf U dan I ialah huruf vokal. AN ialah imbuhan akhiran. Okey, kita tukar kepada Jawi. S sama dengan sin, U sama dengan waw, M sama dengan mim, P sama dengan pa, I sama dengan ya, T sama dengan ta, AN sama dengan nun. Ejaan sumpitan dalam Jawi ialah sin, waw, mim, pa, ya, ta, nun. Okey, jom kita sambung. Sin, waw, mim, pa, ya, ta, nun. Sumpitan. Okey, tujuan Ustaz pecahkan kepada huruf konsonan dan vokal kerana dalam ejaan Jawi, jika bahasa Melayunya berakhiran an, tetapi dalam Jawi ada yang hanya tambah nun, ada yang tambah alif dan nun, dan juga ada tambah hamzah dan nun. Okey, kita sama-sama perhatikan. Okey. S, M, P, T ialah konsonan. U, vokal. I, vokal. A juga vokal. Dan AN ialah imbuhan akhiran. Okey, untuk imbuhan an dalam bahasa Melayu, apabila kita menulis Jawi, ia mestilah ditulis mengikut cara dan kaedah yang betul. Imbuhan akhiran an iaitu huruf nun sahaja di belakang. Ada syarat dia. Okey, apa dia syarat dia? Setiap bentuk dasar yang berakhir
dengan huruf I, iaitu huruf ya dan juga huruf konsonan. Tak kiralah huruf apa pun, janji konsonan, maka imbuhan nun hendaklah dimasukkan pada akhir bentuk dasar. Okey, kita sama-sama perhatikan contoh perkataan yang berakhir dengan huruf konsonan lepas. Okey, perhatikan huruf S ialah huruf konsonan. Okey. Dan an ialah imbuhan akhiran. Okey. I pepet kita potong dan A KVK juga kita potong. Cara nak mengeja L lam, P pa, S sin, AN hanya masukkan huruf nun. Okey, kita sambung. Lepasan. Okey, macam ni lah eja. Okey, seterusnya kita tengok macam mana nak mengeja perkataan yang berakhir dengan huruf I. Contoh Ustaz bagi di sini ialah gali. Okey, gali di akhir bentuk dasar huruf I dan ada imbuhan akhiran an. Okey, huruf G ialah huruf ga, huruf A, huruf alif, huruf L, huruf lam, huruf I, huruf ya, dan AN tambahkan hanya huruf nun sahaja di belakang. Kita sambung. Galian. Okey. Ustaz berikan contoh perkataan akhir bentuk dasar yang berakhir dengan huruf konsonan dan juga huruf I. Bekal, bekalan. Tari, okey, pandai, tarian. Okey, seterusnya kita perhatikan imbuhan akhiran an tetapi dalam tulisan Jawi mengandungi alif dan juga nun. Syarat-syaratnya setiap kata dasar yang berakhir dengan huruf U ataupun O, iaitu huruf waw, maka imbuhan an hendaklah dimasukkan alif dan nun di akhir bentuk dasar. Okey, Ustaz berikan contoh. Pandu. Okey, pandu di akhir bentuk dasar ialah huruf U. Betul? Okey. Okey, dan di akhirnya ialah imbuhan an. Okey. A potong sebab KVK. Okey, P ialah huruf pa, N ialah huruf nun, D ialah huruf dal, U ialah huruf waw, dan an ialah huruf alif dan juga nun. Kita sambung. Panduan. Okey, Ustaz berikan contoh lain perkataan yang mengandungi huruf U dan juga O. Okey, perhatikan perkataan buru, buruan, dan jago, jagoan. Okey, hendaklah memasukkan huruf alif dan juga nun apabila perkataan tersebut mengandungi huruf O ataupun huruf U di akhir bentuk dasar. Okey, seterusnya kita perhatikan imbuhan akhiran an tetapi kita perlu masukkan huruf hamzah dan juga nun. Syaratnya setiap bentuk dasar yang berakhir dengan A, iaitu huruf alif, imbuhan akhiran an hendaklah dimasukkan hamzah dan juga huruf nun. Okey, perkataan yang berakhir dengan huruf A. Ustaz bagi contoh Sarah. Sarah berakhir dengan huruf A.
dan an ialah imbuhan akhiran. Okey. S, sin, E, alif, R, ra, E, alif, an, hendaklah memasukkan imbuhan an dengan hamzah nun. Kita sambung saraan. Kalau tak ada hamzah, kita akan baca saran. Itu salah. Okey, Ustaz bagi contoh perkataan yang berakhir dengan huruf A. Okey, perhatikan jelma, jelmaan, ganda, gandaan. Okey, seterusnya kita perhatikan cara menulis imbuhan kan di akhir bentuk dasar. Syaratnya hanya masukkan imbuhan kan ataupun kaf nun pada bentuk dasar. Masukkan sahaja. Perhatikan kalau di dalam ejaan bahasa Melayu ada KAN, hanya masukkan kaf nun. Okey, Ustaz berikan contoh luaskan. Okey, luaskan kan potong huruf A kerana KVK. Okey, kita tukarkan kepada tulisan Jawi L, lam, U, waw, E, alif, S, sin, kan, kaf, nun. Okey, kita sambung luaskan. Okey, contoh lain dirikan. Okey, seperti biasa potong huruf A supaya kita tidak menulis huruf alif semasa kita tukar kepada tulisan Jawi. Okey, di ialah huruf dal, I huruf ya, R huruf ra, I huruf ya, kan, kaf dan nun. Okey, kita sambung dirikan. Okey, perhatikan contoh akhir perkataan akhiran an. Contoh belikan, silakan. Hanya masukkan kaf nun sahaja tanpa mengubah bentuk dasar. Okey, seterusnya kita perhatikan imbuhan akhiran I di akhir bentuk dasar. Ada dua bentuk dalam Jawi, iaitu hanya huruf ya dan juga hamzah ya. Okey. Syaratnya yang pertama, masukkan sahaja imbuhan hamzah ya pada bentuk dasar yang berakhir dengan huruf alif ataupun huruf waw. Okey. Yang kedua, masukkan imbuhan ya pada bentuk dasar jika bentuk dasarnya berakhir dengan huruf konsonan. Kita aja kenali. Okey. Perhatikan huruf L ialah huruf konsonan. Apa yang perlu kita buat? Okey. Yang pertama, I pepet kita potong, tukar, dan A juga kita potong sebab KVK A berada di tengah dua konsonan. Okey. Kita tukar pada Jawi, K huruf kaf, N huruf nun, okey. L huruf lam dan huruf I hanya tambahkan huruf ya. Okey. Kita tukarkan kepada Jawi dan kita sambungkan. Okey, kenali. Terusnya perkataan yang berakhir dengan huruf E, serta. Sertai huruf E dan potong I pepet
S huruf sin, R huruf ra, T huruf ta, A huruf alif dan huruf ya hendaklah memasukkan hamzah dan juga ya. Okey. Jika penonton dapat menjawab, sila masukkan dalam ruangan chat. Kita sambung sertai. Okey, tahniah. Okey, contoh lain akhir perkataan akhiran i. Contoh layan, jadi layani. Cinta. Cintai. Okey. Okey, Ustaz harap semua penonton sudah dapat membezakan cara menulis imbuhan an sama ada hanya masukkan nun ataupun alif nun ataupun hamzah nun. Okey, nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan. Sebelum itu Ustaz ada senaraikan akhiran pinjaman bahasa Sanskrit. Contohnya angkasawan, budiman, olahragawati dan biduanita. Imbuhan akhiran bagi bahasa Arab dan juga Parsi, contohnya lahiriah, muslimin, muslimat, ustazah, duniawi dan juga azali. Okey, dengan berakhirnya penerangan Ustaz semata tadi, maka berakhirlah program kita untuk petang ini. Ustaz ada sediakan latihan dalam bentuk Google Form. Okey, para penonton sila klik di link yang diberikan di dalam ruangan chat dan sila jawab soalan yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada petang ini. Sesiapa yang mendapat 80% akan dapat sijil. Pastikan email yang dimasukkan adalah email yang aktif dan sijil itu adalah tanda penyertaan penonton semua untuk program pada petang ini. Okey, setakat ini saja pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Okey, Ustaz memohon mohon dan maaf jika ada sebarang kesalahan ataupun ketidaksopanan dalam sesi penyampaian selama 30 minit. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.